Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Selamat datang pelajar-pelajar sekalian ke dalam kelas Pendidikan Islam tahun 6. Dia pelajaran insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan pelajaran dengan tajuk yang baru di bawah bidang akidah, iaitu Al-Asma'ul Husna. Unit 1, tajuknya ialah Al-Hasib. Kita akan belajar nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna, iaitu Al-Hasib. Di antara nama-nama Allah yang 99 nama itu, antaranya ialah Al-Hasib. Al-Hasib. Baik, mari sama-sama kita tengok ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap sesuatu. Hasiba. Ini antara ayat berkaitan dengan nama Allah Al-Hasib. Pelajar sekalian, mari sama-sama kita tengok pengertian nama Allah Al-Hasib. Pelajar boleh rujuk dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 6 pada muka surat 89. Pengertian nama Allah Al-Hasib. Nama Allah Al-Hasib berarti Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik ataupun tidak baik, pada setiap masa dan tempat. Setiap amalan dan perbuatan kita akan diberi balasan yang setimpal olehnya. Jadi pelajar-pelajar sekalian, nama Allah Al-Hasib ini ialah Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada perbuatan itu baik ataupun tidak baik, pada setiap masa dan pada setiap tempat. Nama Allah Al-Hasib juga memberi erti Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-Nya. Yang tadi Allah menghitung. Ini makna yang kedua di antaranya Al-Hasib inilah Allah mencukupkan keperluan hamba-Nya. Mencukupkan keperluan hamba-Nya. Maknanya, pada sekalian, tak ada manusia ataupun hamba Allah atas dunia ni yang Allah tak bagi cukup keperluan dia. Allah bagi cukup semua keperluan. Allah tak pernah zalim terhadap hamba-hambanya. Oleh itu kita wajib beriman bahawa Allah mempunyai nama Al-Hasib, dengan meyakini Allah Maha Pemurah ketika memenuhi keperluan hamba-Nya dan Maha menghitung setiap amalan kita. Jadi sini kita faham bahawa Al-Hasib membawa dua makna. Yang pertama, menghitung setiap amalan kita. Yang kedua, mencukupkan keperluan kita. Baik, pelajar-pelajar sekalian, seterusnya mari kita tengok iaitu dalil naqli nama Allah Al-Hasib. Dalil naqli, bukti bahawa nama Allah Al-Hasib ini wujud dalam Al-Quranul Karim sebagai hujah, supaya kita dapat beriman, wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Surah Ali Imran ayat
ke-19. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Al-hisabu sama dengan al-hasibu. Menghitung. Menghitung. Baik. Seterusnya, mari sama kita tengok pula kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Kesan yang pertama, pelajar-pelajar sekalian, kesan yang pertama, membanyakkan amalan. Membanyakkan amalan. Kita tahu Allah ini maha menghitung amalan. Sudah tentu kita akan menambah, melipat gandakan amalan kita. Yang kedua, pelajar sekalian, kita akan bersegera melakukan amalan kebaikan. Kita akan segera melakukan amalan kebaikan. Yang ketiga, menghargai masa dengan melakukan perkara berfaedah. Yang keempat, meninggalkan maksiat. Yang kelima, bersyukur dengan segala pemberian Allah. Jadi kita dah belajar tentang maksud Al-Hasib itu ialah Allah mencukupkan keperluan, maka kita perlu bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, yang keenam, hidup disayangi Allah. Ini kesan meyakini, beriman dengan nama Allah, iaitu Al-Hasib. Okey, baik. Seterusnya kita pergi pada muka surat 91. Muka surat 91 ini menunjukkan kepada kita bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Baik. Baik-baik sekalian, kita tengok di sini yang pertama, adanya hari kiamat. Adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Dengan adanya hari kiamat, Allah akan menghitung setiap amal kebaikan, Allah akan menghitung setiap amal kejahatan sebagai balasan, sama ada ditempatkan dalam syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pelajar sekalian, bukti yang kedua ialah diciptakan syurga sebagai ganjaran kepada orang yang saleh. Maknanya orang yang hitungan amal kebaikan dia lebih ataupun lebih banyak, lebih tinggi daripada hitungan amalan kejahatan dia, maka ni orang-orang yang saleh akan ditempatkan ke dalam syurga Allah. Bukti yang ketiga pula, diciptakan neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Tadi syurga untuk orang saleh, neraka untuk orang ingkar. Selepas daripada proses perhitungan, sama ada amalan kebaikan banyak atau amalan kejahatan yang banyak. Kalau baik itu banyak, masuk ke dalam syurga. Kalau jahat itu banyak, masuk ke dalam neraka. Bukti yang keempat, Allah ciptakan malaikat raqib dan atid, ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Dua malaikat ni Allah ciptakan untuk catatkan amalan baik dan amalan buruk. Baik. Yang kelima, adanya mizan, timbangan untuk menimbang amalan kita. Sama ada amalan kita baik ataupun buruk. Adanya mizan, iaitu neraca timbangan amalan. Bukti yang keenam, yang terakhir, penciptaan alam yang berikan manfaat kepada manusia. Jadi, para pelajar sekalian, inilah sebuah ringkas perbincangan tajuk kita pada hari ini di bawah tajuk Al-Hasib. Nama-nama Allah Asma'ul Husna, salah satu di antaranya ialah Al-Hasib. Jadi pelajar sekalian, Ustaz harap kamu boleh manfaat daripada video yang Ustaz sediakan untuk kamu. Jika terdapat sebarang permasalahan, boleh terus tanya kepada Ustaz. Jangan malu-malu. InsyaAllah Ustaz akan beri penerangan secara lebih jelas jika kamu terus bertanya kepada Ustaz, insyaAllah. Baik, pelajar sekalian, pada muka surat 92 dalam konteks ada satu kisah yang diceritakan, kisah kehidupan Uwais Al-Qarni yang diredai Allah. Jadi kisah ni Ustaz tak mau ceritakan dalam video ini.
kamu boleh baca sendiri ataupun kamu boleh buka YouTube, type saja kehidupan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Zaman hayat waktu dia hidup, dia tak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau adalah seorang anak yang saleh. Jadi kisah selanjutnya kamu boleh tengok sendiri insya-Allah. Okay, baik pelajar-pelajar sekalian, sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi salah dan silap dalam penyediaan video ini, Ustaz mohon maaf. Segala yang kurang itu datang pada Ustaz, segala yang baik itu datang pada Allah. Kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wallahu a'lam. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا رب.